Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada manusia ini agama. Begitu juga Allah bagi kepada manusia ini keperluan dia untuk hidup di dunia ini. Satu keperluan untuk hidup di dunia, satu agama untuk berjaya. Berjaya dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dua perkara ini sangat berbeza. Satu, Allah beri keperluan untuk terus dapat hidup di dunia ni. Dan masa untuk hidup kat dunia ni diberi kepada manusia tu berbagai masa lah. Ada diberi 2 hari je. Ada yang belum lahir lagi dah mati. Ada yang bertahun, kanak-kanak lagi mati. Ada yang dah sampai dewasa waktu nak kahwin mati. Ada yang hidup sampai panjang 100 tahun baru mati. Keperluan untuk itulah. Jadi keperluan ni macam makan, minum, rumah, kereta, ada pasangan. Itu semua keperluan. Itu bukan untuk berjaya. Satu lagi agama untuk manusia tu berjaya. Beza tuan. Agama untuk berjaya dunia dan untuk berjaya di akhirat. Satu lagi keperluan hanya untuk semasa kita hidup di dunia. Lepas tu tak ada lah. Sebab itu kalau kita sibuk dalam hidup kita di dunia ni untuk dapatkan keperluan lah, maka keperluan tu kita tak dapat bawa balik dalam kubur. Kenapa tak dapat bawa kubur? Bukan dia keperluan untuk kubur, dia keperluan untuk kat dunia. Bila dah masa mati dah datang, keperluan tu ditinggalkan lah. Berapa banyak pun tak kira. Berapa banyak tanah ada, berapa banyak baju, berapa banyak kain, berapa banyak kereta, berapa banyak makanan, semua tinggal. Tinggal pada orang yang hidup lah. Tu ada namanya ini pembagian harta, pusaka. Yang si mati tak boleh bawa harta tu. Kalau bawa pun apa ada faedah. Jadi satu lagi Allah bagi agama untuk berjaya. Berjaya maknanya hidup dalam dunia tenang, bahagia. Sama ada banyak keperluan atau tak. Sama ada miskin atau kaya. Allah bagi dia tenang dan bahagia dan tenteram. Hilang duka cita. Tak ditimpa kepadanya bala bencana. Dan satu lagi, dapat masuk syurga, selamat dari neraka. Itu namanya berjaya lah. Jadi banyak manusia dia tak nak agama, dia nak keperluan saja. Bawa Grab macam Pendi, tak cukup yang bawa Grab, dia bawa taksi. Bawa apa? Lalamove. Ada orang 2-3 kerja. Bukan dia kerja je, isteri pun, anak pun. Ada orang Datuk pun
nenek pun kerja semua. Macam orang kat Singapura, dia kata tua kerja. Kami tak boleh tak ada kerja, dia bilang. Hampir mereka nak cakap kami tak boleh kalau tak ada duit, maksudnya. Tak boleh hidup kat Singapura ni. Kami selalu bekerja nak cari duit. Sehingga tak cukup satu orang kerja. Kena semua kerja. Sampai dah tua, nak masuk kubur yang mana keperluan dah tak perlu lagi pun kerja juga. Inilah kehidupan dianggap negara paling kaya di antara negara kaya di dunia. Nombor 3 ke nombor 2? Kaya negara di dunia ni namanya pendapatan per kapita. Dikira berapa banyak duit dibagi dengan jumlah orang yang ada kat negara tu. Berapa jumlah kerajaan tu ada, negara tu ada. Lepas tu dibagilah dengan nombor penduduk dia. Dapatlah GDP, gross domestic product. Jadi atas itulah dia orang listkan negara terkaya di dunia. Bukan setiap orang ada jumlah tu, tak. Macam Singapura 22,000 US apa. Bukan setiap orang ada itu pendapatan dia. Tapi dah disama rata. So dianggap sebagai negara kaya lah kalau per capita income dia tinggi kan. Malaysia kurang sikit. Jadi itu sebenarnya perkiraan yang sangat salah. Negara tu mungkin sikit aja orang ada pendapatan sangat lumayan, tapi dia dimasuk sebagai GDP. Jadi kadang negara dinamakan kaya, tapi banyak juga orang yang tak makan dalam negara tu, atau tak ada rumah, atau terpaksa tidur di tepi jalan. Ada Singapura, Amerika, hanya mungkin di Kuwait atau di Qatar tu yang terlalu kaya, rakyat terlalu sikit. Tak ada orang tidur tepi jalan, tak makan, saya ingat tak ada. Terlalu kaya. Semua rakyat dia bagi duit banyak. Macam Brunei, kereta tak payah ada bayar tax. Dia pun tak ada income tax. Untuk apa kerajaan ada tax? Dia banyak duit. Jadi manusia fikir itulah sebagai cara untuk mengenal negara kaya tak. Cara tu salah sebenarnya. Dia tidak tepat. Tapi semua nak jadi negara kaya lah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, yang dipikir oleh manusia adalah keperluan. Dia punya needs. Bukan macam mana nak berjaya. Jadi dia orang dah salah pula. Makin banyak needs dapat dipenuhkan, berjaya. Makin banyak orang dapat makan, dapat rumah, dapat kereta. Semua orang lah kat negara tu misalnya ada kereta. Macam kat Malaysia ni, semua orang hampir ada kereta. 1, 2, 3 kereta, satu rumah. Sampai sesak jalan. Lorong kat rumah tu, rumah kecil je, rumah flat aja. Kereta banyak. Bila malam aja semua park, tak boleh park dah. Nak keluar apa bayar? Berlapis-lapis. Jadi negara yang tak kaya ni, rakyat ni susah dapat kereta. Naik basikal je lah. Itu pun bagus. Naik rickshaw ataupun motor je lah. Jalan kaki lah banyaknya. Jadi negara-negara kaya ni rakyat dia banyak kereta.
Tengok tengah jalan tak ada orang jalan. Kalau nak buat dakwah memang susah. Rumah ni tutup, rumah ni tutup, rumah ni tutup, tak ada orang kat jalan. Tapi kalau pergi India, Bangladesh kan, ramai orang macam semut kat jalan. Jalan kaki tu. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, tentang keperluan manusia kat dunia ni manusia tak tahu. Orang kaya macam mana, negeri kaya macam mana, tak tahu. Kat Amerika tu banyak orang tak ada rumah lah, duduk kat luar lah. Tak makan pun ada. Jadi yang sebenarnya manusia ni untuk berjaya dia kena perlu ada agama. Yang ni langsung tak ada. Kat Singapura tu tak ada agama. Dekat Kuwait tu tak ada agama. Dekat Amerika tak ada agama. Jadi tak ada negara yang sebenarnya betul-betul berjaya lah. Semua yang kata kaya tu semua salah. Dia mesti bukan kaya je, bahagia. Yang kaya tu benda, bahagia tu agama. Kalau kita kaya dan tak bahagia, apa faedahnya? Macam Singapura, macam Kuwait, dia orang tak bahagia, duit banyak sangat sampai harimau. Dia orang bela harimau, benda-benda mahal-mahal, duit habis. Sekarang ni COVID ni susah lah dia orang. Dekat sana pet dia orang bukan kucing. Pet dia orang harimau sering. Apa lagi? Singa. Bawa naik kereta. Tadi orang tak ada apa lagi guna nak duit. Jadi mereka ada semua pet, semua rumah bagus, tapi bahagia tak? Jadi bahagia ni manusia tak tahu. Jadi mereka silap kata kalau banyak benda bahagia. Benda tu keperluan, needs. Bahagia ni adalah Allah SWT bagi reward. Reward mana? Ganjaran. Ganjaran dari dapat agama yang betul ialah bahagia di dunia akhirat. Aman, sejahtera, bahagia dunia. Sebab itu dunia, walau banyak benda, bahagia tak ada. Lepas tu dia orang semua tunjuk tangan peace, peace. Semua nak cari bahagia. Nak dapat kat mana? Dapatkan benda banyak mana tak boleh. Jadi belum faham-faham lagi. Benda ni tak faham-faham lagi. Kita tidak boleh hidup bahagia kat dunia ni dengan benda. Benda ni bukan asbab untuk dapat bahagia. Siapa yang saya tanya awak kat sini tak nak bahagia? Tak beritahu. Awak nak bahagia tak? Engkau? Ni? Atau nak benda je? Kau nak benda je? Bahagia. Benda dan nak bahagia je lah kan? Mana ada orang nak benda je? Kau nak benda je? Tapi gaya hidup Sufian tu macam dia nak benda je lah. Jadi gaya hidup tu macam nak benda je. Agama tak nak. Kalau kita nak dapat benda, kita kena kerja. Nak dapat agama, kena tak payah kerja. Masalahnya hari ni dia orang kata nak benda keperluan ni kena kerja. Tapi nak agama ni tak payah. Jadi kita nak guna masa kita semua untuk dapat benda. Sepanjang hari kerja untuk dapat benda. Itu je. Apa kerja lah. Pagi, malam balik. Pagi, malam balik. Ini orang yang nak benda je. Dia tak nak bahagia. Kalau dia tanya awak nak bahagia? Nak. Kan? Macam mana nak dapat? Nak bahagia ni asbab yang Allah bagi untuk kita dapat bahagia bukan benda agama. Agama tu kena ada
agama yang baik. Maksudnya kita punya perangai, akhlak, kelakuan kena kelakuan akhlak yang Allah suka. Kelakuan yang Allah suka, kelakuan seperti Muhammad SAW lah. Baru itu jadi asbab Allah bagi-bagi. Untuk dapat agama yang macam itu, dia tak mau kerja. Jadi orang kata kita tak mau bagi masa untuk ini. Masa semua nak cari keperluan. Sufian ni pergi kerja pukul berapa? 1. Tak, kerja pagi. Oh. 10 sampai pukul 7. 10 pagi, 7 malam. Nak? Untuk cari benda. Keperluan lah. 10 pagi. Sebelum 10 pagi, mandi apa semua, makan, keperluan juga. Balik pukul 7, mandi apa semua, tidur, keperluan juga. Bila masa? Nak? Jadi, dia orang semua tak tahu manusia ni untuk bahagia, kena ada agama. Untuk agama, manusia kena kerja juga. Tapi tak nak. Tak nak bagi masa untuk kerja, dapat iman dan agama. Kita takkan dapat buat amal yang baik kalau iman tak kuat. Kita tak boleh. Maksud iman kuat ni, cinta dunia kurang, cinta Allah lebih. Jadi kalau satu orang bagi masa pagi sampai malam kerja untuk dapat dunia, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, takkan cinta Allah bertambah pula. Apa yang bertambah? Cinta dunia. Cinta kerja. Cinta duit. Dengan cinta duit, cinta kerja, cinta benda, boleh ke taat Allah? Boleh? Tak boleh lah. Kita boleh taat Allah bila kita cinta dia. Kita cinta dia bila kita kenal dia. Ini tak kenal dia. Makan dia tahu. Bawa kereta je tahu. Oh, kereta kau yang besar. Kalau tanya siapa bagi kereta, Allah. Dia cakap lah. Tapi dalam hati tak, duit. Saya dapat kereta besar ni. Kalau saya tanya dia, siapa bagi kereta, dia terpaksa jawab, Allah. Tapi dalam hati dia, duit. Betul tak? Ya. Dia tak kata Allah bagi, Allah bagi. Dia ni, kenapa Allah tak bagi dia? Duit tak ada. Betul tak? Semua manusia nampak benda, dia tak ingat Allah. Tak kenal Allah tu pemberi rezeki dia, pencipta dia. Kenal Allah ni dengan sifat dia, kualiti dia, tak kenal. Satu orang yang tak tahu, tak percaya Allah bagi faedah, Allah bagi bahaya, mana dia tak kenal Allah ni? Dia tak kenal, dia tak kenal Allah sebab dia tak percaya Allah bagi faedah, Allah bagi bahaya. Kau percaya tak Allah bagi faedah, Allah bagi bahaya? Belum. Tanda tak percaya, bila makan dia lupa niat dan lupa doa lah. Bila tidur lupa niat, bangun tidur lupa niat, bersetubuh lupa niat. Bila dah muzakarah ingat tu tak betul. Tengok langit tak ingat Allah. Bawa kereta ingat Allah, tak ingat. Jadi maknanya kita tak kenal Allah tu. Allah lah Tuhan mencipta langit, bumi, matahari, bulan, bintang, yang memberi faedah dan bahaya, manfaat dan mudarat. Ini perkara yang Allah ajar Musa mula nak jadi Nabi. Bukan Nabi Musa ya, semua Nabi-Nabi ya. Dan semua kita kena percaya. Kalau kita tak kenal Allah ni dengan rupa dia, jangan kita pergi macam rupa Allah ni, jangan. Kita tak disuruh. Kita kenal Allah dengan sifat dia. Ar-Rahman, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemberi Maaf. Tiada yang boleh beri faedah, bahaya melainkan Allah. Tiada yang bagi hina, mulia melainkan Allah. Tiada yang bagi miskin, kaya melainkan. Ini tak tahu.
Dengar tu tahulah, percaya tak lagi? Allah bagi faedah, Allah bagi bahaya, tahu, percaya tak? Maknanya kita tak kenal Allah. Kita kenal Allah bila kita percaya ke tahap yang Allah mahu. Allah bagi faedah, Allah bagi bahaya. Kalau kita tahu saja, mana kita belum kenal Allah. Kenal Allah ni kita percaya ke tahap yang Allah mahu, malah lebih lagi. Allah bagi sakit, Allah bagi sihat, betul tak? Jadi apa berlaku bila kita tak kenal Allah? Kita kenal benda. Ubat bagi sihat, makan bagi sihat. Jadi apa kita fikir, yang kita tahu benda aja. Tak heranlah kita kerja cari benda pagi sampai malam. Disuruh buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, belum ada masa. Itu baik sikit tu. Yang cakap belum masa, belum ada masa lah tuan. Sibuk dengan cari benda. Sebab saya mati nanti, saya nak bahagia kat dunia ni bila ada benda. Dia orang carilah sampai langit, dan benda dia 2 kali ganda dunia ni, dia takkan dapat bahagia. Dia sekarang dapat sikit, dia ingat bahagia tak dapat. Bila dapat banyak baru. Bila dapat banyak tak dapat, dia kata lagi banyak baru. Sebab manusia fikir macam tu. Dia tak percaya bahawa tidak akan dapat bahagia dengan benda. Tidak akan dapat benar, tenang walaupun sebanyak dunia. Benda kita tu 2 kali ganda kita ada kat dunia ni, Bill Gates pun tak ada. Orang paling kaya kat dunia ni 40 billion aja ada. Kan? Kuala Lumpur pun tak boleh belilah. Seluruh Kuala Lumpur, tanah, bangunan dia semua tu. Mana boleh harta sebanyak dunia 2 kali ganda. Allah bagi tahu kalau ada harta dunia 2 kali ganda, bau syurga pun tak dapat. Tenang pun tak dapat, bahagia pun tak dapat. Jadi manusia masih lagi ingat benda bagi bahagia. Benda dalam makhluk mana boleh bagi. Yang bagi benda tu pun Allah juga. Dan Allah dah buat keputusan melalui benda tak bagi bahagia. Allah bagi bahagia melalui iman dan amal yang baik. Itulah nama agama. Jadi untuk dapat iman yang baik, kena kerja. Kerjanya yang ini orang tak tahu. Banyak yang tahu juga tapi tak nak buat sebab tak percaya lagi. Mereka yang tak percaya dia tak nak buat. Kalau kamu tahu aja tak percaya, kamu kena buat. Sebab kamu percaya yang saya yang bagi tahu kamu ni orang benar, bukan penipu. Memanglah kamu tak boleh nak percaya dulu baru buat, tak boleh. Sekarang ni kamu dengar cakap saya, kamu ikut walaupun ragu-ragu lah, betul ke? Agama dapat dengan kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, betul ke? Jadi kalau kamu ragu-ragu, tak bolehlah ikut. Sampai bila pun kau tak boleh percaya. Untuk percaya, kamu kena buat dulu. Untuk buat, kamu kena dengar dan taat saya. Dan kamu boleh taat saya bila kamu percaya betul-betul saya ni orang benar. Siapa percaya saya penipu? Mesti tak boleh buat lah. Kalau mungkar, Dr. Naswan ni orang buat mungkar, ada alat jengkal. Ni mungkar, syirik, macam orang 74. Mana dia nak ikut? Dia berhentilah. Berhentilah kerja dakwah. Berhenti terus sekarang. Semua tak buat. Sebab mereka ingat saya penipu. Jadi Nabi-Nabi datang, Nabi kata kami orang benar. Tak ada, dia kata kamu penipu. Jadi dia macam-macam cara nak bagi tahu Nabi ni penipu. Macam mana kamu orang benar? Kamu cakap Allah ada, tiada Tuhan melainkan Allah, sedangkan kamu macam kami juga.
Kamu tak tahu pun, kami pun tak tahu. Ada ke betul Tuhan tu? Macam mana kamu boleh tahu? Kamu mesti menipu. Sebab kamu suruh ikut kamu supaya kamu dapat pengikut. Itu dia orang tak percayalah. Nabi-nabi ni orang benar, jadi dia orang tak nak ikut. Banyak orang yang tak nak ikut saya ni memang percaya saya orang tak benar. Walaupun dia tak sebut kat mulut dia, dalam hati saya tak benar. Saya penipu. Sebab itu Allah tak pilih penipu jadi Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu Al-Amin. Banyak orang lagi tahu Quran, banyak lagi orang jadi kawan. Tapi orang layak jadi Nabi ni orang yang tak menipu. Itu yang pertama sekali. Kalau yang penipu ni memang tak boleh. Tak boleh. Sebab kalau dia penipu, dia takkan cakap benar. Orang penipu ni suka dunia, dia tak mau lain. Jadi kamu kena percaya saya ni orang bukan penipu. Saya suruh kamu buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, cegah kemungkaran. Tiap-tiap hari cuti mati saja saya bilang. Apa sebab saya nak menipu kamu pula? Bagi kamu fikir sikit. Saya suruh kamu buat kerja dakwah ni, Dr. Nasar penipu. Apa sebab? Jawab. Anzalah. Tak ada sebab. Untuk apa saya nak menipu kamu? Ya, tak ada sebab. Suruh buat kerja tu, apa yang saya dapat pula? Kamu buat kerja tu, apa saya dapat? Weh, dapat apa? Tak ada. Dapat apa? Kalau saya kata kamu dapat, lepas tu kena cukai pula. Kamu kalau buat kerja kena, saya saja kamu kena duit. Aku ajar kamu takkan free pula. Itu mungkin aku ada peluang jadi penipu. Sebab saya dapat duit. Saya nak duit. Jadi saya mengajar, saya minta bayar lah. Ada saya minta bayar? Tak jawab. Tak ada. Ada tak saya minta bayar? Tak ada. Jadi kalau saya tak minta bayar, maknanya tak ada guna saya menipu kamu. Kalau saya minta bayar, maknanya mungkin yang saya ajak tu saya tipu kamu. Bahawa kerja mengajak manusia kepada kebaikan mencegah kemungkaran ini ialah kerja untuk dapat iman dan amal yang baik. Jadi kalau saya suruh kamu, kamu jangan tak ikut. Kamu ikut sebab kamu percaya saya tidak penipu. Kamu percaya saya tidak penipu, saya minta duit. Atas apa yang saya dakwah pada kamu, ajar kamu. Banyak masa saya habis untuk mengajar kamu. Bukan sikit, tak? Mengajar seluruh dunia ni, seluruh masa saya bagi untuk tulis Quran. Mana ada masa untuk kerja? Cari duit? Saya tulis Quran tu, apa yang saya dapat? Duit apa? Adik, siapa bayar saya duit? Ada, Sufian? Tak ada. Saya buat dia. Kamu nak? Kamu nak tulis sekarang? Pertama, kamu tak tahu. Kalau kamu boleh goreng pun, berapa banyak kau nak goreng Quran tu? Allah buat otak kamu gila pun dia. Nak? Amisab berye nak tafsir Quran tu 84 kitab. Tak ada Amisab minta siapa bayar untuk tu dia. Tahu? Bayar untuk bayar Quran tu lah. Bayar setiap kitab saya buat tu. Tak ada. Nanti kalau saya nak orang terjemah Quran saya tu, saya kena bayar. Tak ada orang nak terjemah tu. Bahasa Melayu misalnya. Saya nak buat advertisement kan. Melamar penterjemah, gaji begini, masa begini. Tidak, tak ada orang nak. Yang saya, siapa melamar saya? Bagi duit kat saya siapa? Ada advertisement. Kita mau pentafsir Quran, gaji 20,000 sebulan. Ada. Orang nak menawar pun tak ada. Yang nak membuat pun tak ada. Jadi kalau saya nak menulis tu, nak menipu, untuk apa saya menipu dia? Saya tak dapat duit. Jadi tentulah saya menulis tu nak buat Allah suka aja. Dan saya percaya Allah bagi saya duit.
Bukan siapa pun nak duit, bagi saya duit. Sebab itu kalau siapa-siapa suruh saya tukar ayat-ayat Quran ke yang saya tafsir kepada kehendak dia, saya tak nak buat. Sebab saya bukan kerja dengan dia, dia bukan bayar duit kat saya. Tak ada siapa bayar duit kat saya. Yang bayar duit kat saya Allah. Allah bagi duit, Allah paksa lah orang bagi duit kat saya kan. Bukan saya minta. Allah paksa dah orang bagi duit. Jadi dengan cara begini, saya walau tak ada kerja, ada duit. Sebab Allah tak perlu kerja untuk bagi saya duit. Betul tak? Saya tak ada pencen. Ada pencen. Kenapa saya ada duit? Allah bagi duit. Saya bekerja untuk Allah. Bos saya Allah. Bos saya. Mana ada orang? Sekarang saya buat kerja dakwah. Bos saya siapa? Allah. Sebab dia yang bagi saya duit. Saya tak ada siapa pun bagi duit kat saya. Dari dulu lagi buat dakwah. Masa kerja tabligh. Jadi orang yang tak minta duit ni namanya orang benar. Para nabi dan rasul Allah perintah mereka jangan minta duit. Itu antara bukti orang tu orang benar. Sebab dia dapat duit dari Allah. Macam saya sekarang ni dapat duit dari Allah lah. Jadi kerana saya dapat duit daripada Allah, saya banyak duit daripada semua kamu kan? Betul tak? Betul tak? Betul. Jadi itu tandanya orang benar. Orang benar ni dia tak minta duit kat makhluk. Buat apa nak minta duit kat makhluk? Bukan makhluk boleh bagi duit. Kamu yang tak benar ni percaya makhluk boleh bagi duit. Ini bila Quran tu nak diterjemah, saya tak boleh dapat orang macam saya. Kat dunia ni seorang pun tak ada. Nak terjemah tak bayar duit. Sebab itu selama saya tulis tafsir ni, saya ada beberapa orang yang cuba nak menterjemah bahasa Melayu. Sampai hari ini gagal. Kenapa gagal? Apa sebab? Sebab semua yang mencuba tu, kamu ni semua nak duit. Tak ada nak buat untuk sukakan Allah. Cakap sukakan Allah suka. Semua menipu punya. Semua nak benda. Sedangkan benda besar ialah bukan benda. Pencipta benda tu yang kita mahu. Maulana Omar Palampuri bagi tahu kan, orang Amerika bawa orang ke bulan. Kita mau bukan nak dapat bulan, nak dapat pencipta bulan. Dia kata. Kita bukan mau dapat duit, kita mau dapat pencipta duit. Kita dapat pencipta duit, semua dapatlah. Agama dapat, benda pun dapat. So Allah bagi tahu yang dapat Allah ni, Allah beri abundance. Abundance benda dan abundance agama. Jadi dia dapat abundance needs, keperluan banyak melimpah ruah, dan dia dapat bahagia yang melimpah ruah. Orang paling berjaya orang yang dapat pencipta langit ni, bumi, matahari, pencipta segala benda yang bagi baik, buruk, hina, mulia, sakit, lemah, sakit, sihat. Itulah dia nak mau dia didapati, bukan nak dapat benda. Bukan nak katalah kita bagi seluruh masa tak ada untuk dapat benda, dapat Allah je. Dan kita dapat. Kau ingat ada orang tu jadi orang tak dapat makan ke? Orang yang dapat Allah ni, Allah tak bagi dia makan, mana boleh. Orang yang tak dapat Allah pun Allah bagi makan. Dia yang dapat Allah lebih dari pemakan. Tapi tak percaya. Tak percaya apa? Benda juga, kerja juga. Kerja apa? Kerja dunia. Hari ni kau mau pilih dua kerja. Kerja dunia, kerja untuk dapat iman dan agama. Allah tahu kita ni memang cinta dunia. Jadi Allah tak suruh sepanjang hari cari untuk iman amal. Allah suruh sikit waktu. Sebab Allah sangat accommodating. Maknanya Allah sangat-sangat sian dengan kita, kelemahan kita. So Allah bagi kita, bagi masa sikit je sehari, 24 jam, 45 minit. Banyak ke? Ke 1,5 jam untuk berat jauh lah gas.
Tak boleh juga. Macam Sufian Ampang, dia datang seminggu sekali. Itu je dia boleh. Tapi boleh tak dia pergi kerja hari-hari? Kuala Selangor tu dia pergi hari-hari. Namun banyak dia bagi masa kat dunia, pernah tak dengar dia bahagia? Tak ada, semua susah, derita. Tak bayar lah, orang tu tak bayar lah, duit tak dapat lah, kena fine lah. Tak pernah saya tengok dia tenang, tak ada. Mana ada kerja benda yang dapat benda ni tenang? Bagi tahu saya. Semua berserabut tau. Tahu tak? Sebab memang benda dunia ni tak boleh bagi kita apa kita nak. Kita je percaya, tapi percaya yang salah. Banyak duit pun kita tak boleh dapat apa kita nak. Kecuali Allah izin. Allah tak izin, tak boleh dapat. Masih lagi nak benda. Kita tak mau Allah. Jadi nak dapat iman, amal, kerja asbab yang Allah perintah pada kita dalam kerja yang dibuat oleh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Kerja itu juga diberi kepada umat dia, iaitu mengajak manusia kepada Allah. Kalau tidak, kita tak akan dapat iman, tak dapat agama. Kita dapat benda, kita derita, sengsara di dunia dan di akhirat. Jadilah kita orang yang rugi kerana tertipu dengan apa kita nampak, iaitu di dunia nak dapat benda aja, kan? Nak buat lalalov aja. Nak buat grab aja. Jadi atas perkara tu tuan, hari-hari kita bagi masa. Tiap hari cuti mati saja. Dan kemudian setelah 4 bulan kita buat usaha tempatan. Tak cuti, baru kita keluar 3 hari. 4 hari, 5 hari dalam sebulan untuk usaha di kawasan dekat. Lepas tu 40 hari, 50 hari, 60 hari untuk usaha di negeri dan di negara jiran. Dan telah lama buat usaha, iman dah kuat. Pergi 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan untuk pergi negara jauh. Bukan sekarang nak pergi negara jauh. 40 hari pun tak buat, 60 hari pun tak buat bangun. Bukan macam tabligh. Tabligh first kali 4 bulan. Konon nak membaiki diri. Itu salah. Salah cara tabligh itu. Membaiki diri bukan dengan keluar. Kerja tempatan. Dan keluar. Itu lambat lagi, semua hidup tu lambat lagi. Kalau 40 hari tiap tahun tak buat, tak ada nak pergi negara jauhnya. Buat apa jalan-jalan? Jangan macam tabligh. 20 hari tengok dunia banyak. 60 hari.